Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kepada saudara-saudara yang dimuliakan Allah SWT? Pertama sekali kita ucapkan syukur pada Allah SWT. Baru je lah nampak muka. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Di pagi yang mulia ni, hari Jumaat hari ni, bersama dengan 2 Muharram. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah masih lagi beri kita kesempatan untuk melangkah ke tahun baru Islam. Untuk kita melangkah ke hari yang mulia daripada Khamis ke Jumaat. Mudah-mudahan Allah SWT masih beri lagi kita kesempatan untuk lanjutkan lagi usaha kita. Bukan untuk kita nak enjoy, bukan untuk kita fikir macam mana nak melanggar perintah-perintah Allah, ataupun bukan untuk kita buat plan macam mana nak buat acara-acara maksiat seperti nak countdown merdeka, countdown. Sebenarnya tujuan Allah SWT pinjamkan kita usia yang sesingkat ini ni, sebenarnya Allah SWT beri kita peluang untuk kita kumpulkan amalan-amalan untuk kita bawa balik sebagai bekalan ke akhirat kelak. Dan yang paling penting, Allah SWT beri peluang untuk kita terus bertaubat. Jadi tuan-tuan yang mulia, sempena dengan Ma'ai Hijrah tahun ni 1440 Hijrah ni, Alhamdulillah, saya DJ Wan Syah ingin ambil kesempatan nak ucapkan selamat tahun baru Islam untuk seluruh saudara-saudara Islam kita yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah SWT. Bukan kerana harta, pangkat, nama yang glamour, popular, bukan. Tak lain, tak bukan. Allah SWT muliakan kita semata-mata kerana ada kalimah La ilaha illallah di dalam hati-hati kita. Jadi marilah kita berazam untuk tahun baru ni. Bermakna bila dah langkah ke tahun yang baru, fikir kita lagi. Okay, bila rezeki cepat habis, menerjah Allah SWT. Okay, jadi clear dengan suara clear harap-harap clear lah pagi ni, insya-Allah dengan izin Allah SWT. Okey, jadi saya pun dah lama tak live kat Facebook ni sebab yalah baru ni pun diuji macam-macam ujian. Sakit lagi, urusan-urusan urdu duniawi mencari keperluan-keperluan hidup. Biasalah kan, kita duduk ni bukan di dunia bumi Madinah. Kalau bumi Madinah, jika kita jumpa Nabi SAW, Nabi bagi tanah, boleh duduk free. Dunia hari ni kita kena bayar sewa. Walaupun kita melaungkan kita ni rakyat tanah Melayu, tapi kita tak kena bayar sewa rumah. Okey, jadi di sini saya ucapkan Alhamdulillah. Jadi tak ada apa lagi yang nak dikatakan. Sebenarnya hijrah ni itulah yang paling penting, kita sama-sama lah berhijrah. Saya pun ada post link video daripada YouTube channel saya tentang dosa-dosa mengumpat. Jadi ini paling penting lah tuan-tuan untuk tahun baru hijrah ni. Bukan berhijrah daripada kehidupan yang miskin pada kehidupan mewah semata-mata. Atau tahun lepas kita pakai kereta biasa, bila masuk tahun baru hijrah ni menunjukkan Islam itu maju, kita pakai kereta 8 pintu, 16 tayar, sampai ada kereta 2 tingkat kot. Nak menunjukkan konon Islam itu dah maju. Itu ataupun maju apabila akhlak-akhlak umat Islam itu maju. Maju macam mana? Dapat mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama dalam bab-bab percakapan harian kita. Hendaklah kita penuhi percakapan, kurangkan cakap yang sia-sia, kurangkan cakap yang boleh menyinggung sesama umat Islam, kurangkan kata-kata yang mengumpat sama Islam, menjatuhkan maruah sesama Islam. Lebih banyak mengajak kepada perkara-perkara ketaatan kepada Allah. Hentikan zina, maksiat, jauhi perkara-perkara yang boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Walaupun kita boleh taat, pakai mask, jarak sosial kita taat. Dan petah perintah SOP Allah SWT, lagi dan lagilah kita wajib kena taat. Jangan dedahkan aurat, lelaki wanita yang bukan mahram, jangan bersentuhan kulit, bersentuhan tangan, walaupun kita bagi alasan kita mencari rezeki sebagai pelakon. Itu konon nak menghayati watak, tidak ada dalam Islam matlamat menghalalkan cara. Dosa tetap dosa. Bukan bermakna kita nak hukum pendosa itu sebagai ahli neraka. So bila kita explainkan benda itu adalah dosa, bermakna ini adalah gerak daripada Allah nak bagi tahu, menyedarkan kita sedang berada dalam satu lingkungan dosa, supaya Allah nak kita tersentak dan bertaubat. Itu je. Bukan makna bila kita kata benda tu salah, oh kononnya kata pelakon ni artis ni ahli neraka. Tak.
Bila kita kata benda tu salah, haram dan dosa, bila ada ulama menegur benda tu dosa, haram, bukan makna ulama kecam kata kita ni pendosa ataupun ahli neraka. Makna ulama begitu benda tu salah. Di sisi Allah benda tu tak boleh buat. So, bila tak boleh buat, apa nak kena buat? Bertaubatlah, hentikan, cuba elakkan. Banyak lagi cara yang kita boleh halalkan benda-benda dalam mencari rezeki terutamanya. Ya, hari ni kita melaungkan. So, untuk sebenarnya hijrah ni, saya nak terangkan sedikit. Hari ni kita melaungkan. Bangkitlah bangsa Melayu. Melayu dipijak, ditindas di tanah sendiri dan pelbagai-bagai lagi. Tapi kita tak sedar. Kita sendiri memijak agama Allah. Kita tak tahu malaikat-malaikat kat langit sana menyumpah seranah perangai kita. Ini kita rasa terpijak oleh bangsa-bangsa asing datang ke negara kita. Kita tak sedar kita sendiri datang berhijrah ke bumi yang sementara ni. Satu hari kita akan tinggalkan ni, menumpang sementara. Kita lebih-lebih pula memijak-mijak sunnah Rasulullah. Seolah perintah Allah dan sunnah Nabi ni macam dah tak indah. Macam dah tak perlu nak diamalkan, diperlekehkan. Kita sendiri. Bukan bangsa asing, bukan orang kafir, bukan Islam. Kita sendiri umat Islam yang sendiri memandang remeh dan memandang kata orang tak serius untuk mendalami agama. Dan kita rasa orang yang menerangkan agama tu macam ekstrim sangat, fanatik sangat. Jadi kita tak fanatik Islam, tak fanatik agama sini. Kita nak fanatik agama siapa? Nak fanatik kehidupan cara Nasara, Yahudi. Atau kita nak fanatik cara orang bukan Islam yang lebih berbangga dengan kemaksiatan, mendedahkan aurat. So come on please, kita matangkan minda kita. Sebab Allah SWT pencipta kita. Jadi sewajibnya kita kena taat perintah dia. Walaupun kita tak mampu taat keseluruhan, bukan bermakna tak mampu taat seluruh tu kita boleh mampu nak ikut larangan-larangan yang tak boleh tu kita buat. Kan? Jangan bagi alasan kita tak mampu, kita manusia lemah. Memang semua manusia pun nak buat apa saja izin Allah. Tapi bukan bermakna kita lemah tu kita bagi alasan kita jebakkan diri kita dalam kemaksiatan. Jadi saudaraku yang mulia, inilah dia yang kena kita nak sama-sama renung dan fikir supaya agama ni tak diperlekehkan. Agama Islam tu dah sempurna dah. Yang tak sempurna itu kita yang tak ada kesungguhan untuk menyempurnakan agama tu dalam diri kita. Jadi sama-samalah kita fikir-fikir, sama-samalah kita renung supaya apa? Supaya kita tidak mati jumpa Allah dalam keadaan yang penyesalan yang selama-lamanya. Biar kita menyesal kat dunia ni tak ikut cara-cara kehidupan yang lawa dan batil. Biar orang nak kata apa pun. Alaupun kau ni hidup singkat sekali je beb. Waktu ni lah nak enjoy, nak puas. Nanti kat akhirat tak puas. Nak dengar cakap-cakap yang tu, kita semua habis kita langgar. Waktu yang hidup sekali ni lah kita nak taat perintah Allah. Supaya bila kita balik kubur kita tak menyesal. Bila dah balik kubur dah tak boleh. Jika nak kata enjoy, dunia bukan tempat enjoy. Kat dunia ni tempat yang ada batas. Kita tak boleh melampaui batas. Bahkan dalam kita mentaati perintah Allah pun kita tak boleh melampaui batas. Apatah dalam benda-benda yang merupakan maksiat dan zina. Kan? Bila dalam menjalankan kehidupan dunia melampaui batas, apa saja dia akan jadi penyakit. Tempat yang boleh memuaskan nafsu kita bukan kat dunia ni. Di dalam syurga nanti. Syurga lah tempat kau-kau punya. Bukan 100%. Saya ingat 1000% di akhirat nanti. Memang tempat syurga tu tempat untuk puaskan nafsu semua orang. Cuma kat dunia ni tempat kita diuji. Pentas nak uji, nak test, nak tengok siapa yang sabar, siapa yang taat, insya-Allah berjaya. Berjaya tu ada Mercedes Benz, ada kereta besar. Yang macam saya kata tadi, kereta 8 pintu, 16 tayar, 2 tingkat punya kereta. Bukan bas je, kereta pun kau boleh dia nak 2 tingkat. Jadi tuan-tuan yang mulia, saya pun kurang sihat sikit. Jadi tak boleh cakap banyak. Jadi selagi Allah bagi kesempatan untuk cakap ni, kita cakap benda yang baik-baik saja. Kita nak ajak setiap umat Islam kepada perintah Allah. Yang kita jadikanlah sambutan mak hijrah tahun ni, kita hijrah betul-betul. Bukan sekadar solat. Kita hantar status, ucapan, betul konon. Hijrah pun tak ada masalah. Tapi kita hijrahlah betul-betul daripada hati kita yang kita berazam nak tinggalkan, nak bencikan apa yang Allah benci. Kita nak cuba kasih apa yang Allah kasih. Tu dia. Apa yang Allah kasih, apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, kekasihnya itu yang Allah kasih. Jadi itulah dia. Sementara kesempatan Allah bagi ni. Jadi sekali lagi, saya DJ Wan Shah
di stesen IG Khalifah Bangkit, YouTube Khalifah Bangkit, dan juga dalam page Khalifah Bangkit di Facebook saya. Ingin mengucapkan salam hijrah untuk seluruh saudara Islam saya yang saya kasihi, yang dimuliakan oleh Allah Taala berkat kerana kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati kita semua. Jadi saya mohon kemaafan sekiranya ada salah silap yang saya buat pada anda semua selama kita berkenalan. Janganlah bagi alasan kata akak sakit hati. InsyaAllah cemburu tu memang ada lah. Mustahil lah wanita tak ada rasa cemburu kan. Siti Aisyah pun cemburu, tapi janganlah cemburu melampaui batas halal tu jadi salah. Kepoligami tu dibolehkan dalam Islam, janganlah kita mengatakan tak boleh. Yang tak boleh tu kemampuan kita, takut tak berlaku adil, itu saja. Jangan sampai kita menyalahkan hukum agama, kata benda tu dia haram dan dosa, sampai nak poligami rasa macam satu dosa besar. Padahal yang berzina, yang dia haram kat luar ni dosa besar lagi kita tak nampak. Benda yang poligami, seorang lelaki tu niat nak bimbing wanita-wanita kepada agama, kita nampak macam satu salah besar. Jadi kepada pihak-pihak yang berkenaan, mudah-mudahkanlah urusan poligami ni. Jangan siasat sampai ke benang-benang spender pun nak siasat sampai bagi alasan tak boleh poligami. Kita nak mudahkan umat supaya umat datang kepada Allah. Mungkin lelaki tu, wanita yang pilih lelaki tu, dia tak memandang lelaki tu harta. Lelaki tu jadi tak Allah miskin, dia tak layak kahwin, kita rasa boleh. Tapi mentau lepas dia kahwin, sama-sama isteri bangun tahajud. Dulu isteri seorang, sekarang isteri dua isteri bangun tahajud. Seorang wanita solehah kasih doa 70 orang wali-wali. Jika ada isteri mengatakan 40 wali-wali, mungkin duha dulu isteri seorang buat 8, dah jadi 16 rakaat, cepur suami 16, campur 8 lagi rakaat. Lagi bertambah luas rezeki mereka. Jadi jangan kita cerminkan orang tu daripada segi luarannya. Kita tak tahu daripada mana Allah nak buka pintu rezeki dia. Mungkin lepas dia menikah, rezeki dia bertambah luas. Jadi insyaAllah sesama kita renung-renungkan, kita mudah-mudahkan untuk orang datang pada agama. Sentiasa beri berita gembira pada umat. Mereka nak berpoligami, Masya Allah, Alhamdulillah Tuan, bagus. Allah sokong, Nabi SAW pun sokong. Tapi bagi syarat-syaratnya. Tuan poligami macam ni, kena kita bimbing. Bukan kita sukakan mereka, kita pimpin mereka. Jelaskan mereka. Keterangan yang jelas dan nyata, yang terang benderang, bukan gelap-gelap, bukan simbolik-simbolik, bukan main kata-kata punchline, pick line, tak ada. Dalam Islam cakap duduk. Yang Allah SWT perintah Nabi SAW untuk sampaikan agama, ala basirah ana wa man ittaba'ani. Ala basiratin, dengan jelas dan nyata dan terang. Bukan kita main kata kiasan-kiasan, tak ada. Ini bukan nak berpuisi-puisi. Quran bukan ayat puisi, Quran ayat jelas, terangkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Tadi lain agak teruk sikit sebab saya kat luar rumah, di wifi agak jauh. InsyaAllah sampai di sini saja dulu. Sekali lagi selamat hari Jumaat, selamat tunaikan solat Jumaat. Walaupun jarak-jarak, semoga hati manusia tak jarak. Jarakkanlah kita dengan kemaksiatan. Okey, jadi insyaAllah daripada saya DJ Syah, saya ucapkan kalimah yang suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua.